Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah hampir dekat sebulan juga kita tak bertemu. Saya pun baru pulang daripada bumi Al-Madinah dan juga Makkah. Alhamdulillah dapat rezeki bertemu dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah untuk kita menyambung pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah. Kalau saya tak silap, kita dah selesai membaca muka surat yang ke-46 dan 47, kalau saya tak silap lah. Hari ini kita masuk muka surat 48. Rasanya betul lah, kita tak baca lagi muka surat yang ke-48. Betul cikgu Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ke dalam satu tajuk baru yang membicarakan tentang cara-cara untuk kita membersihkan sebarang pakaian yang terkena najis. Sama ada najis itu najis mughallazah atau mukhaffafah atau mutawassitah. Dalam pertemuan yang sebelum ini telah kita diberitahu oleh pengarang kitab Safinatun Najah, iaitu Fadilatul Syekh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullah azza wa jal. Beliau memberitahu kita tentang najis terbahagi kepada tiga, iaitu najis mughallazah, iaitu najis yang berpunca daripada anjing dan babi, atau apa saja yang lahir daripada anjing atau apa saja yang lahir daripada babi. Yang kedua, al-mukhaffafah, najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang umurnya belum sampai 2 tahun. Dalam masa yang sama, kanak-kanak ini tidak makan sesuatu pun dengan tujuan untuk mengenyangkan. Apa benda pun beliau tak makan, melainkan hanya susu. Sama ada susu ibunya, susu binatang, susu kambing, susu lembu, yang penting susu. Dan pembahagian yang ketiga iaitu najis mutawassitah, apa sahaja najis yang bukan mughallazah dan juga bukan mukhaffafah. Jadi kebanyakan najis adalah berada pada kategori yang ketiga, iaitu najis mutawassitah. Jadi telah kita lihat sebelum ini, dan sebenarnya kita juga telah menyentuh-nyentuh juga hukum cara-cara nak membersihkan najis berdasarkan soalan-soalan sebelum ini. Hari ini kita akan melihat secara teks yang didatangkan oleh pengarang kitab Safinatun Najah berkaitan dengan cara membersihkan ketiga-tiga kategori najis ini, iaitu apabila pakaian terkena mana-mana najis ini, macam mana cara untuk kita membersihkannya. Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Syekh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijrah. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau, kepada guru beliau, kepada para murid beliau, dan kepada siapa saja yang telah mempelajari kitab ini
serta mana-mana kitab karangan beliau. Allahumma amin. Al-Fatihah lahum. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Salim Ibn Abdullah Al-Hadrami rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talabizatihi wa qurra'i safinatin najah fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla, itu di muka surat yang ke-48 Faslun al-mughallazatu tatuhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin wal mukhaffafatu tatuhuru bi rashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain 'ainiyatin wa hukmiyatin. Al-'ainiyatu allati laha lawnun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati lawniha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyah allati la lawna wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alayha. Baik, terjemahannya fasal, iaitu satu tajuk pada membincangkan mengenai cara-cara membersihkan sesuatu yang terkena najis yang salah satunya atau kedua-duanya adalah basah. Membersihkan sesuatu yang terkena najis yang salah satunya basah, sama ada najis itu basah atau benda yang terkena najis itu basah atau kedua-duanya basah. Kerana kalau kedua-duanya kering, maka tidak berlaku proses penajisan itu. Tidak berlaku proses benda yang suci itu menjadi bernajis. Baju kita contoh, kita berjalan-jalan, kita pun duduk, orang kata, "Hei, ada tai apa nama tai cicak. Udah kering. Tai cicak tu dah kering. Kena ke baju kita." Jadi kita sekadar tepih-tepih begitu, buang-buang begitu, selesai. Tak perlu kepada basuh. Yang penting baju kita tu sudah tidak ada lagi ain, tai cicak tu yang dah kering tu, tapi tak perlu dibasuh. Kerana tai cicak tu pun kering, kita kebetulan pun kering. Tapi kalau salah satunya basah, maka berlakulah proses pemindahan sifat kenajisan itu daripada najis kepada benda yang asalnya suci, akhirnya menjadi bernajis. Baik, sesuatu yang terkena najis mughallazah, anjing, babi atau selainnya, tak kiralah kena jilat ke, okey, apa saja yang berpunca daripada anjing atau babi atau apa saja anak anjing dan babi, apabila sesuatu yang terkena najis mughallazah, maka dia najis itu hendaklah dihilangkan. Sekali lagi saya sebut, sesuatu yang terkena najis mughallazah akan menjadi suci dengan cara 7 kali basuhan setelah dihilangkan ain najis mughallazah terlebih dahulu. Katakan kita berjalan, terpijak tai anjing, kita nak basuh kasut kita yang terpijak tai anjing tadi, maka cara dia hendaklah dibuang dulu najis yang terkena di kasut kita tadi. Okey, setelah dihilangkan ain najis, ain ni maknanya zat najis, ain najis maknanya zat najis mughallazah. Internet tak apa masalah sikit ya. Kamak ni hujan tadi ke tak tahu kan. Ke handphone saya teruk penuh ke tak tahu lah kan. Allah a'lam. Sebab sayang juga live ni, sebab kalau apa-apa orang yang tak dapat ikut, dia boleh check balik semula. Lepas ni kena standby satu lagi handphone untuk rakam. Nampak ni begitulah. Nantilah. Sebab takut juga takut hilang, sayang.
Okey, setelah dihilangkan ain najis mughallazah terlebih dahulu, lalu dibasuh selepas itu dengan 7 kali basuhan. Yang salah satu daripada 7 basuhan tersebut dicampurkan dengan tanah. Main 7 air mutlak, 7 basuhan air mutlak. Cuma salah satu di antara 7 air mutlak itu, ada air mutlak yang telah dicampurkan dengan tanah. Maknanya 6 air mutlak tanpa campuran dan 1 air mutlak yang dicampur pula dengan tanah. Jadi dah jadi air tanah lah. Dia menjadi air tanah. Air tanah. Kita ambil tanah, bubur dalam air tu, kita godek begitu. Kita kocok, akhirnya dia jadi air tanah. Okey. Di sini selesailah cara dia menyebut cara menghilangkan najis tersebut. Macam tadi, kasut kita terkena tai anjing contohnya, atau tiba-tiba datang anjing pergi jilat kasut kita, atau jilat baju kita atau seluar kita. Kemudian kita nak solat, kita nak pakai pakaian tu. Maka cara dia macam mana? Kalau macam ada kesan liur tu, kita buang dulu, ambil tisu apa semua, lap pergi hilang. Kemudian kita corah dengan 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Yang mana salah satunya adalah air yang telah bercampur dengan tanah. Yang paling afdalnya basuhan yang mula-mula itulah air yang telah dicampur dengan tanah. Itu yang paling afdal. Maknanya ambil air, bubuh tanah, kemudian kita kocak, kemudian kita corah ke pakaian yang terkena najis tersebut. Selesai. Kemudian kita basuh kali kedua pula dengan air mutlak semata-mata. Kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam, kali ketujuh. Selesai. Apabila hilang bau, rasa dan warna anjing tadi, dah tak ada bau apa semua, maka selesailah basuhan untuk menghilangkan najis tersebut. Katakan kita pijak anjing, dia punya najis dia kuat tu, pekat no baunya. Kita dah selesai dah buang najis tu daripada kasut kita contoh. Kemudian kita dah basuh dengan air tanah dan disusuli pula dengan 6 air mutlak. Tetapi bila kita berbau, bau kuat lagi. Maknanya kena tambah lagi basuhan yang seterusnya, ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya sampailah hilang bau atau rasa atau warna. Tetapi secara asasnya cukup dengan 7 kali basuhan. Cuma dia akan jadi terpaksa basuh lagi kalau tak hilang bau najis atau warna najis atau rasa najis. Silakan cikgu. Okey, boleh tak air mutlak yang nak campur dengan dengan tanah tadi kita tukar 6 air mutlak, kemudian 1 air tanah, yang mana tanah itu dicampur dengan air mustakmal? Jawapannya tidak boleh. Sebab dalam kesucian, dalam kita bersuci, sama ada menghilangkan najis atau mengangkat adas besar atau mengangkat adas kecil, dia memerlukan kepada air mutlak. Air mutlak. Jadi sebarang cecair lain, tak kiralah air kopi ke, sabun ke, atau contoh air mustakmal tadi ke, ia tidak boleh menjadi sebab untuk terhilangnya najis secara syarak atau terangkatnya hadas besar ataupun hadas kecil. Dia mesti air mutlak. Jadi dalam isu basuhan anjing tadi pun begitu. Dia mesti dengan air mutlak. Kita kocok dengan tangan, tak ada masalah. Nak kocok dengan tangan, dengan sudim, tak ada masalah. Dengan cebok, yang penting air tu keruh dengan sebab tanah. Itu sudah menjadi air tanah. Tapi jangan jadi sampai tanah liat. Dah jadi pekat, dah tak ada air. Itu dah tak boleh. Dia sebab syarat dia mesti air yang bercampur dengan tanah. Silakan.
Okey. Macam saya sebut tadi, najis akan menajiskan sesuatu apabila salah satu di antara dua perkara ni adalah basah. Sama ada najis itu basah atau benda yang terkena najis itu basah, atau kedua-duanya basah. Tapi kalau kedua-duanya kering, maka tidak berlakulah pemindahan najis itu. Najis tu memang najis lah, tetapi benda yang terkena najis itu dia tidak menjadi bernajis. Sekalipun najis yang kering dan kita yang kering itu adalah, najis itu adalah anjing atau babi. Sekalipun anjing dan babi, tetap juga tidak mengubah sesuatu benda suci kepada benda bernajis. Maknanya kita datang-datang tengok ada seekor anak anjing, udahlah apa, kita pun bagilah dia makanan. Dia pun ucap terima kasih dengan kita, dengan dia nyengit ke kita lah. Udahnya tangan kita pun terkena dia. Kering. Kita dah kata pasal lah aku. Kering. Dia kering, kita pun kering. Maknanya kita boleh sembahyang tanpa perlu membasuh tangan. Sebab itu kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shantul Asy-Syafi'i, guru fiqh saya, kata beliau, apabila anjing itu tidak basah, kalau kita usap dia pun saja tidak berdosa. Kita belai dia contoh, tidak berdosa. Sebab yang berdosanya kalau kita mengotorkan diri kita dengan najis. Apabila dia kering, pasti dia kering, kita pegang dia dalam keadaan kita pun kering, sebenarnya tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kalau dia itu basah, atau kita yang tangan basah, pegang dia dalam keadaan sengaja, tak ada sebab, maknanya berdosa. Sebab kita telah mengotorkan jasad kita dengan najis. Umpama macam saya pernah cerita sebelum ni, satu orang, dia kencing, tiba-tiba dia teringin nak rasa kehangatan kencing dia. Dia seorang-seorang, dia bukanlah orang kencing ke dia. Walaupun kadang-kadang ada orang kata saya ni selalu kena kencing, itu cerita lain. Itu kencing yang tidak termasuk dalam pembahasan fiqh, tapi terkait dengan masalah tasawuf. Hukum ngotor orang, hukum nipu orang. Okey, apabila satu orang contoh, dia sengaja kencing ke atas badan dia. Dia kencing, lepas tu dia saja, panas kencing. Lepas tu dia basuhlah balik nak sembahyang. Berdosa atau tidak? Berdosa. Kalau orang kata, Allah Ustaz, bukan orang kencing ke dia, dia kencing ke diri dia sendiri. Kencing dia, badan dia, kemudian dia basuh. Dia nak sembahyang, dia basuh. Kita kata tetap berdosa, kerana Allah Ta'ala mengharamkan kita mengotorkan jasad kita yang mulia ini dengan najis. Allah Ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami benar-benar telah memuliakan anak-anak Adam. Sebab Nabi Adam itu adalah seorang Nabi, dan kita ni semuanya adalah anak-anak Nabi. Jangan buat main, kita semuanya anak Nabi ni. Walaupun ada orang zuriat anak Nabi Muhammad, ada orang macam zaman Nabi dulu, ada salah seorang isteri Nabi namun Sayyidatuna Safiyah bintu Huyai. Beliau ini adalah berketurunan Nabi Allah Ya'qub. Yahudi berketurunan Nabi Ya'qub. Salah silahnya tahu sampai ke Nabi Ya'qub. Maknanya keturunan Nabi Adam merangkap keturunan Nabi Ya'qub. Nabi Ishaq, Bila Nabi Ya'qub maknanya ayah Nabi Ishaq. Jadi apabila, jazakumullah khair. Allahumma sallam Batam. Allahumma sallam marhaban bikum. Jumpa lagi kita, walhamdulillahirabbil alamin. Okey, apabila diri kita ini dimuliakan oleh Allah, maka haram kita mengotorkan jasad kita yang mulia ini dengan najis. Itu diri kita sendiri, apatah lagi kalau ada satu orang tak ada roja, dia pergi kencing ke orang, kencing dengan masuk hukum fiqh, dosa. Atau dia kencing ke orang dengan masuk hukum tasawuf, tipu orang maknanya, pun dosa. Maknanya dimuliakan anak Adam, maka fuqaha kita mengatakan haram at-talawuth bin najasah, at-tadammukh bin najasah. Kita diharamkan mengotorkan jasad kita dengan sebarang najis. Berak contohlah, orang tak buat, dia ambil berak tu, dia gentil panas juga dia tu. Dan dia bukan
kalau dia perlu pada kajian yang terkena najis mukhaffafah yang takut akan datang. Alhamdulillah dia menyambung, sekejap berhenti, sekejap menyambung. Gamaknya hujan Kita ni Kuala Kangsar dia macam Kuala Lumpur juga kan. Badan dia raja bukan. Sesuatu najis, sesuatu yang terkena najis mukhaffafah pula, air kencing kanak-kanak lelaki yang umurnya kurang daripada 2 tahun dan tak makan apa benda pun kecuali susu ibunya atau susu lembu atau susu kambing atau susu tepung, tak kisahlah, yang penting susu. Sesuatu yang terkena najis mukhaffafah pula akan menjadi suci. Maknanya sudah tidak lagi bernajis dengan cara renjisan air ke atas benda yang terkena najis mukhaffafah. Di sinilah beza di antara najis mughallazah, najis mukhaffafah dan mutawassitah. Kalau najis mughallazah dan al-mukhaffafah mesti kepada basuhan. Mesti air itu dituang. Maknanya bukan dibasahkan tempat yang terkena najis semata-mata, tetapi mesti dibasuh. Berlaku pengaliran air ke atas tempat yang terkena najis. Dibasuh maknanya. Tetapi najis mukhaffafah cukup dengan direnjis. Bila kita renjih air ke atas benda yang terkena najis, renjih, mungkin dia tidak berlaku pengaliran air. Tapi kalau kita renjih lama sangat, setengah jam pun renjih, dia akan jadi terbasuh juga. Air tu mengalir, maknanya berlakulah basuhan. Tapi kalau sekali, 2-3 kali renjih, mungkin dia hanya melembabkan sahaja, tetapi dia tidak menyebabkan air itu mengalir. Jadi tak berlaku basuhan, sekadar yang berlaku hanyalah renjisan. Jadi najis mukhaffafah dinamakan mukhaffafah, najis yang diringankan, yang dinipiskan, yang dimudahkan, kerana untuk menghilangkan sesuatu, untuk membersihkan benda yang terkena najis mukhaffafah ini cukup dengan direnjih semata-mata. Okey? Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama kita, ni saya juga sebut sebelum ni, tapi kita baca sekali lagi sebab ada perincian ni dalam buku kita ringkas. Saya sebut sebelum ini, saya ambil daripada Hasyiah Al-Imam Al-Bajuri, salah seorang ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau dalam hasyiah beliau terhadap huraian beliau terhadap syarah Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi, kata beliau, qawluhu yatuhuru bi rashil ma'i alayhi, ay bi an yarusha alayhi ma ya'ummuhu wa yaghmuruhu bila sayalan, fala yakfi ar-rashu alladhi la ya'ummuhu wa la yughammiruhu kama yaqa'u min kathirin min al-'awam, wala budda ma'ar rashi min zawali awsafihi ka baqiyatin najasat. Jadi kata beliau, maksud najis, benda yang terkena najis mukhaffafah ini akan suci dengan renjisan air ke atasnya. Kata beliau bukan asal renjih. Renjih sikit tak jadi, dia kena renjih yang sehingga air itu telah membasahi seluruh kawasan najis. Katakan baju kita terkena najis sebesar tapak tangan, air kencing budak lelaki yang belum umur 2 tahun tadi, dan dia tak minum melainkan hanya susu. Dia kencing, basahlah baju kita sebesar tapak tangan. Contoh, kita pergi ambil renjih, renjih sikit je, sehingga renjisan itu hanya lebih kurang sebesar duit 50 sen contoh. Maka ketika itu renjisan itu tak selesai. Dia hendaklah renjisan itu, kata Al-Imam Al-Bajuri, renjisan itu telah terkena kepada seluruh kawasan yang terkena najis tadi. Renjih. Mana kawasan yang terkena najis, kita renjis. Disyaratkan itu. Dan dalam masa yang sama, bukan bila dah renjis selesai, bila dah renjis, kita kena cek adakah masih berbaki bau air kencing atau tidak. Selagi masih ada bau air kencing atau rasa atau warnanya, hendaklah terus direnjis sehinggalah akhirnya hilang bau atau rasa atau warna. Ni kata Al-Imam Al-Bajuri.
Kata beliau, tak cukup sekadar renjih. Dalam masa yang sama, renjisan itu tidak meliputi seluruh kawasan najis, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam. Dia tahu asal renjih, dia pun renjih. Cukup. Tak, kena renjih sampai seluruh kawasan yang terkena air kencing tadi telah ditutupi oleh air tadi. Itu satu. Dan yang kedua, kata beliau, mesti wala budda ma'ar rashi min zawali awsafi kabaqiyatin najasat. Selain daripada itu, najisan itu juga hendaklah sehingga hilang sifat-sifat najis. Baju tu jangan lepas kita kerja, bau lagi lah, bau kencing. Tak selesai lagi maknanya. Kemudian kata beliau, wa inna ma sakatu an zalika li anna al-ghaliba zawaluha. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh, kadang-kadang tak disebut mesti renjisan itu sehingga hilang bau atau rasa atau warna air kencing budak tadi. Kenapa? Dalam kitab fiqh biasanya tak sebut. Kata Imam Al-Bajuri, walau tak disebut tetapi disyaratkan sebenarnya. Bagi yang mempelajari fiqh mazhab Imam Syafi'i, dia akan tahu mesti hilang. Kenapa? Kenapa yang dalam kitab-kitab lain tak sebut? Kata beliau, kerana biasanya bila kita dah kencing tu akan hilang bau kencing budak tadi. Sebab itu oleh kerana kebiasaannya memang hilang. Jadi ulama-ulama kita ada yang tidak menulis syarat ini. Kerana dia kata kalau tulis pun biasanya memang hilang. Tetapi secara realitinya atau secara orang kata faktanya, kalau dia renjih tetapi masih ada bau kencing, tak boleh. Dia mesti sampai hilang bau atau rasa atau warna air kencing budak tadi. Kemudian kata Imam Al-Bajuri lagi, ini juga penting, wala budda min asri mahallil baul au jafafihi hatta la yabqa fihi rutubatun tanfasilu bi khilafi ar-rutubati allati la tanfasil. Intaha. Wala budda min asri mahallil baul au jafafihi hatta la yabqa fihi rutubatun tanfasil. Hendaklah kawasan yang sudah direnjih tadi jangan dibiar, sebab isunya najis itu, kencing itu masih di situ. Hendaklah diperah sehingga sudah tidak lagi ada air yang boleh mengalir kalau kita perah. Kita perah sampai maknanya tinggal hanya basah yang dah tak boleh nak disejat. Itu maksud beliau. Okey, kata beliau, wala budda min asri mahallil bauli aw jafafihi hatta la yabqa fihi rutubatun tanfasil bi khilafir rutubati allati la tanfasil. Jadi setelah kita renjih, kita pun contoh baju saya ni katakan terkena najis, katakan saya mendokong budak macam tu, tiba-tiba dia kencing atas apa namanya, atas baju saya pun ambil air renjih, bau tak ada dah. Tu saya kena perah, maknanya perah sampai kalau saya perah dah tak terkeluar dah air. Tapi basah lagi, tak apa, tak ada masalah. Masih basah tu tak ada masalah. Yang penting memang kita perah supaya apa? Supaya di bawah air yang jatuh tu dia jatuh sekali dengan air kencing budak tadi. Ini 3 syarat yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bajuri. Cuma kata Al-Imam Al-Bajuri sebenarnya perahan itu hendaklah berlaku setelah diperah dulu najis itu. Maknanya kata beliau dalam satu pernyataan beliau, qauluhu min izalati awsafihi ay walau bin nadhi amma al-jirmu fala budda min izalatihi qabla dhalik. Ini penting. Kalau tadi perah setelah kita renjis. Cuma kata beliau sebenarnya sebelum kita renjis tu kita kena buang dulu kencing tu. Maknanya contoh baju kita terkena kencing tadi ya. Okey, kita pun buang perah-perah baju tu sehingga dah tak ada, dah istilahnya istilahnya najis tu dah tak ada lah. Zat dia tu, ain dia dah tak ada. Kemudian baru kita ambil air, kita perah, kita renjih. Kemudian kita perah untuk air itu menghilangkan baki air kencing yang masih ada, yang tidak terkeluar masa kita perah mula-mula. Ini perkara yang disentuh oleh Al-Imam
Al-Bajuri dalam isu air kencing budak-budak tadi. Tapi kadang-kadang kita biasanya air banyak, basuh je lah, itu selesai. Kalau kita basuh maknanya dia tak ada menjadi masalah. Tapi katakan kita nak cepat, katakan kita nak pergi ziarah orang, nak tahnik budak contoh, atau ada majlis, kita pun berdoa-doa, udah dia kencing ke kita pun nak cepat jadikan, nak balik, nak basuh, tak sempat, nak pergi semayang pula. Kita pun contoh baju ni terkena, kita pun perah apa namanya sehingga hilang air kencing tu, maknanya kita dah buang daripada baju kita secara yang zahir ni dah tak ada dah, tinggal yang basah yang berbaki. Kemudian kita ambil air, kita basuh tangan kita ambil air, kita pun renjih sampai seluruh kawasan yang terkena najis tadi sudah diliputi oleh air. Lepas tu kita perah sekali lagi. Lepas tu bau. Tak ada dah bau rasa mana. Okey, Allahu Akbar. Selesai. Tapi biasanya kalau orang kita lah, dia tak nak renjih, dia nak basuh. Biasanya begitu. Tapi secara hukumnya tidak menjadi masalah dengan renjisan semata-mata. Okey, itu adalah berkaitan dengan najis mukhaffafah. Kita baca sekali lagi teksnya. Sesuatu yang terkena najis mukhaffafah pula akan menjadi suci dengan cara renjisan air ke atas benda yang terkena najis mukhaffafah, berserta dengan keadaan air yang direnjis adalah banyak. Ini yang dimaksud banyak tu, iaitu telah meliputi seluruh kawasan najis. Dan juga air najis mukhaffafah dapat dihilangkan dengan sebab renjisan tersebut, iaitu kita hilangkan dulu airnya, kemudian kita renjih air ke atas pakaian yang terkena kencing tadi, kemudian kita perah pula pakaian yang bahagian yang sudah dibasahi dengan renjisan tersebut, dengan keadaan hilang bau atau rasa atau warna. Hendaklah dihilangkan. Tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Okey. Secara amanahnya tuan-tuan, saya pun tak pernah melakukannya. Sebab anak-anak kita biasanya pakai pampers. Hari ni budak-budak pakai pampers. Jadi kita pula biasanya nak menukar budak-budak ni, selalunya kita bahagi tugas. Saya cari duit untuk rumah. Okey, orang rumah tugasnya untuk membersihkan bayi. Jadi saya sendiri pun secara peribadi tak pernah lagi mengamalkan ni. Dapat anak baru ni, alhamdulillah, sekarang umur tak sampai 2 tahun lagi, tapi dah makan macam-macam dah pula. Udah nasi, ayam pun dah makan. Dah tak jadi najis mukhaffafah, udah dia jadi najis mutawassithah. Okey, kita pergi pula kepada bahagian pembersihan najis mutawassithah. Kalau dah azan, maklum saya takut saya mengambil masa tuan-tuan. Dan saya mohon maaf, besok pagi tak dapat nak berkuliah subuh. Asalnya ada. Tiba-tiba saya diminta juga untuk hadir ke Kajang besok pagi. Ada mesyuarat dengan Persatuan Ulama Malaysia cawangan wilayah. Dia meminta saya hadir sekali. Jadi lepas kuliah ni, saya terbang ke Kuala Lumpur. Tapi tidak helikopter terbang, naik kereta lah maksud dia. Jadi subuh besok saya tak dapat untuk berkuliah subuh. Mohon maaf. Tapi insyaAllah habis majlis apa semua esok, saya dah kau balik petang tu, sempat kau kita berkuliah malam esok biiznillah subhanahu wa ta'ala. Itu pun kalau tak lebuh. Kalau lebuh, tak tahulah, tengok keadaan. Tapi insyaAllah kau biiznillah. Tapi saya pernah mengajar sampai tertidur. Itu memang ada pengalaman. Mungkin pengalaman itu boleh berulang di sini. Sampai mengajar tiba saya senyap. Lepas tu pernah berlaku. Tapi jarang-jarang sekali lah. Kita merenjis banyak itu, pertama dia masih renjis. Kalau kita dia banyak sekarang, dia akan jadi basuh, selesai masalah. Renjis terlalu banyak, dia akan menyebabkan jadi basuhan. Dia bukan lagi renjisan. Maksud renjis yang banyak tu, kita merenjis sehingga air itu telah
meliputi seluruh kawasan yang terkena najis mukhaffafah itu. Itu maksud renjisan yang banyak. Macam saya sebut tadi, kalaulah kencing budak tu sebesar tapak tangan, janganlah kita renjis titih dua sehingga yang terkena dengan air hanya sebesar 50 sen. Sedangkan kawasan yang terkena najis adalah sebesar tapak tangan. Jadi kita kena pastikan seluruh kawasan yang terkena kencing itu telah dibasahi, telah diliputi oleh renjisan air. Tetapi sebelum itu, sebelum kita merenjis itu, kita hilangkan dulu. Hilangkan dengan apa caralah? Ambil tisu, ataupun kita sendiri perah najis tu. Itu ikut kreativiti masing-masing. Dan setelah maknanya dihilangkan air najis itu, kita pun renjis. Jadi renjisan itu sebenarnya walaupun secara zahirnya bila kita dah hilangkan dan kita dah renjis, masih nak kira-kira masih ada najis tu. Tapi bila kita perah tu, insya-Allah najis itu budak pula dia akan hilang sekali. Sebab tu disyaratkan kita kena memerah sehingga sudah tidak ada lagi air yang boleh keluar kalau kita perah. Kita perah habis-habislah maknanya. Biar yang tinggal hanya basah. Walaupun mungkin kalau fikir secara akal, tantah ada lagi najis. Mungkin berada, tapi syariat memaafkan. Sebab itu dinamakan mukhaffafah. Sebab ianya ada kisah Rasulullah pernah ada seorang anak lelaki, kanak-kanak bayilah, diriba Nabi. Tiba-tiba bayi tu, sahabat kecil ini kencing. Dalam keadaan bayi itu belum lagi berusia 2 tahun dan hanya makan susu ibunya saja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan jubah Nabi itu, pakaian Nabi itu hanya dengan merenjis. Cuma fuqaha kita memahami walaupun dalam hadis disebut hanya merenjis, tetapi secara fiqahnya mesti dihilangkan air najis itu dahulu, dalam masa yang sama selepas itu diperah supaya tidak lagi ada air najis di pakaian tersebut. Cuma dihilangkan air najis dan juga apa yang berbaki dengan cara renjisan sahaja. Azan dulu Kita azan dulu. Ya Allah, subhanallah, ayah saya pun tengok live. Abah sihat ya? Usia ayah saya pun tengok live.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا رضيت بالله ربا وسيدنا محمد رسول الإسلام اللهم رب العزيز والجلال والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Silakan. Tilam. Tilam tebal. Kalau tilam ni, kalau tilam tu tebal, kalau kita tak basuh tilam tu, sebenarnya tidak menjadi masalah. Sebab melainkan kalau kita nak sembahyang atas tilam tu. Okey. Kalau kita duduk atas, katakan saya ambil satu contoh lah. Dia tilam bukan pakaian. Secara adatnya kita tak memerlukan tilam untuk solat. Tapi mungkin yang ditimbulkan tadi, budak kencing di situ. Kemudian kering. Kita duduk atas tu. Adakah kita basah masa duduk? Kalau kita basah, di situlah akan berlaku pemindahan najis kepada kita. Tapi katakan kita kering, dan biasanya tilam ni dia akan ada pelapik lepas tu, dan cadar dia. Dan biasanya kita duduk atas tilam di masa kita kering. Jadi sebenarnya tidak menjadi sebarang masalah. Okey. Tapi kalau kita nak basuh tilam tu, budak tu kencing, maknanya kita nak bersihkan tilam tu mengikut konsep ni. Maknanya kena, macam mana nak perah tu, memang tak lepas nak perah. Dia tak lepas, melainkan kita terpaksa istilahnya hilangkan dengan kain. Contoh kita buang dengan kain sampai kering, kemudian kita percik, kemudian kita rauk pula dengan kain. Maksudnya perah tu bukan maksud dia perah tu mesti perah dengan yang ni, tapi maksud dia menghilangkan apa nama basah tu, menghilangkan basah tu, sehingga dia tidak lagi boleh air tu dia boleh masih boleh diperah. Itulah. Atau katakan sebagai contoh, kalau katakan kita nak sembahyang atas tilam dan kita tak basuh tilam tu, kalau kita ambil sejadah dan sejadah kita kering, tilam tu dah kering, tak ada masalah. Jadi sebenarnya seakan-akan yang saya fahamnya tidak ada keperluan sangat untuk kita membasuh tilam itu. Tapi saya sendiri pernah basuh tilam masa di Mesir dulu. Udahnya, budak terlepas apa semua. Tidaklah awak terlepas. Budak terlepas. Jadi saya udahnya bawa keluar, saya basuh dia, corah dengan air apa semua, tunggu sampai kering. Siram dengan macam-macam lah, banyaklah hairnya tu, menunggu dia kering apa semua. Tapi biasanya tidaklah kita memerlukan kepada untuk membasuh tilam itu. Kalau kita biarkan tilam itu kering dan kita tak basuh, tilam itu bernajis. Tilam itu masih bernajis. Isunya tilam itu masih bernajis. Cuma kalau kita duduk atas tilam tu,
Adakah kita menjadi bernajis? Kalau dah kering, kita kering, so tak berlaku masalah pemindahan kenajisan itu. Dan kalau kita nak semayang atas tilam tu, nak semayang atas tilam tu tanpa lapik, tak boleh. Sebab kita semayang di atas najis. Sebab syarat solat tidak boleh anggota solat kita yang apa dia? Dua tapak kaki, dua tapak tangan, lutut dan dahi. Maknanya anggota tubuh kita yang akan bersentuh dengan tanah lah maknanya, atau sebarang tempat berpijak itu, kawasan itu tidak boleh ada najis. Melainkan kalau contoh kita nak semayang atas tilam yang kita tak basuh, yang tilam itu pernah budak kencing dulu, kita pastikan jangan pijak di tempat itu, jangan lutut kita tersentuh kawasan itu, jangan tangan kita sewaktu sujud diletakkan di atas tempat itu, dan jangan dahi kita terletak di tempat itu. Tapi kalau kita semayang, dia berada bukan di dalam lokasi muka kita, dua tapak tangan kita, dua lutut kita dan dua kaki kita, tak ada masalah. Contoh kalau kita semayang, depan kita ada najis, tapi kita tak sentuh kawasan tu, tak ada masalah. Maksud ketika kita semayang, kita kena tempat solat itu suci, iaitu tempat kita berpijak suci, tempat lutut kita akan terkena padanya itu suci, tempat kita nak meletakkan dua tapak tangan kita masa sujud juga suci, dan tempat kita nak bersujud juga suci, dan semestinya juga tempat kita duduk masa kita tahiyat awal dan juga tahiyat akhir juga adalah suci daripada najis. Silakan, tadi ada satu soalan. Mesti rejih, rasa tu macam mana? Okey. Dulu masa masih adik, soalan ni menarik saya menunggu sebenarnya soalan ni siapa nak tanya Udahnya ada wakil yang bertanya. Ada dulu masa kita kecil-kecil, cikgu-cikgu mengajar, rasa tu kita rasa dengan tangan, lidah, rasa dengan lidah. Cuma tidak diwajibkan untuk kita kena jilat ke situ nak rasa. Okey, rasa tawar biasa, tak ada rasa masing-masing. Tak disyaratkan kita kena ni. Cuma maknanya kalau secara adatnya sudah hilang bau, sudah hilang warna, insya-Allah tak ada rasa dah. InsyaAllah tak ada. Jadi sebab tu masa kita menghilangkan najis, tidaklah disyaratkan kita kena jilat dengan lidah. Tetapi maksud satu benda itu suci adalah apabila sudah tidak ada lagi bau najis, rasa najis dan juga warna najis. Maknanya kalau kita rasa lain macam je, contoh tak, rasa lain macam, itu maknanya masih bernajis. Dan tidak kita diminta untuk rasa, masalahnya cukup dengan sangkaan kita. Berat sangkaan kita itu masih ada tak rasa najis. Kita qada hajat contoh lah. Ada ke contoh qada hajat? Sebut lah. Lepas kita qada hajat biasa bau, okey, bau biasa, okey, tak ada dah. Warna tak ada. Ada tak? Ada. Kita tak pernah rasa sewaktu kita selesai qada hajat, kerana tidak diwajibkan oleh syarak. Tetapi katakan selepas kita qada hajat apa semua, kita dah bersihkan apa semua, masa kita nak makan nasi, lain macam yang rasa. Maknanya tak selesai qada hajat tadi, masih tak bersih sebersih-bersihnya. Kalau berlaku contohnya terasa najis dengan tak sengaja, jadi kita dah lepas qada hajat, tiba-tiba terlupa makan pakai tangan kiri, udahnya semacam dia rasa ni, ini memang rasa najis contoh, maka masuk ni masa kita istinja tadi belum lagi sempurna, kena istinja sekali lagi. Itu maksud rasa. Tapi macam saya sebut tadi, tidak kita diminta oleh syarak, dan tak pernah pun kita selepas terkena najis rasa, tak ada dan dia tidak diminta oleh syarak. Tapi katakan kalau terasa ada najis kebetulan, contoh macam lepas kita dah bersihkan tadi, kita makan, kenapa rasa najis? Maksud dia masa kita hilangkan najis tadi masih tidak selesai. Contoh macam tadi kita dah renjir, kita dah perah apa semua, selesai. Bau tak ada, warna tak ada, selesai lah. Lepas tu kita masa makan nasi udah terasa kencing.
Maknanya tadi masih ada rasa najis sebenarnya. Jadi maknanya kena direjih lagi sampai selesai. Okey, soalan pada sahabat kita ya, pada cikgu. Lepas kita istinja, kita dah tak ada bau dah. Kalau sekadar bau sikit-sikit tu dimaafkan. Ini istilahnya bau yang pekat tu. Biasa lepas kita istinja kadang-kadang masih ada terbau, tapi najis ain dah tak ada. Okey, selesai tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi alaihi salatu wasallam qada hajat, Nabi mengajar kita dengan menggesekkan tangan Nabi ke tanah. Sedangkan tidak ada bau yang tidak harum pada Nabi. Tak ada. Hatta kalau Nabi qada hajat pun tak ada istilah berbau, tak ada. Ini satu pengkhususan yang Allah beri kepada Nabi. Sebab itu ada salah seorang sahabat Nabi tak sengaja terminum air kencing Nabi. Ingatkan air tawar begitu. Ingatkan air macam air masak begitu je. Sebab satu hari Nabi qada hajat, Nabi tengah malam. Masa tu kalau saya tak silap Nabi sakit. Jadi Nabi ada satu bekah khusus kalau Nabi nak qada hajat waktu malam dalam keadaan Nabi tak nak keluar daripada rumah. Sebab dulu tak ada istilah tandas dalam rumah. Jadi istilahnya siapa nak qada hajat kena keluar daripada rumah, jalan pergi ke tempat yang jauh daripada orang ramai. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada hajat dalam satu bangkuk begitu, dan Nabi ingat esok pagi baru Nabi nak hilangkan air kencing Nabi itu. Besok pagi Nabi tengok air sudah kering. Rupanya malam itu ada apa namanya, kalau saya tak silap, Sayyidatuna Ummu Aiman. Ummu Aiman yang bernama Barakah, yang merupakan penjaga Rasulullah waktu Nabi kecil dulu. Masa dalam perjalanan, masa ibu Nabi meninggal, yang bawa Nabi balik daripada Abwa ke Makkah tu adalah Ummu Aiman, Sayyidatuna Barakah, namanya Barakah. Beliau malam tu kebetulan yang ada dalam rumah Nabi, dahaga, ambil air tu minum. Bayangkan kalau anda kata kencing kita lah contoh, agak-agak menjerit malam tu, ingatkan air rupanya masin contoh. Tetapi beliau pun tak tahu itu adalah air kecil Rasulullah SAW. Maksudnya pada Nabi tu tak ada istilah berbau busuk, tak ada. Ini kelebihan Nabi SAW. Tetapi Nabi nak ajar kita, selepas qada hajat, Nabi bila buang air besar tu, Nabi akan menggesekkan tangan Nabi ke tanah. Jadi di sini kata para ulama, Nabi nak ajar kita supaya lepas qada hajat, supaya kita jangan was-was, kita menggesekkan tangan supaya dah tak berbau. Kalau kita basuh dengan air semata-mata, biasanya akan ada sikit bau tu. Jadi kalau macam yang ditanya oleh cikgu tadi, selepas kita selesai qada hajat kita bersabun, tak ada masalah. Bahkan itu sebenarnya di antara sunnah, kerana memang kita disunahkan untuk menghilangkan terus bau yang tidak enak itu. Kalau Nabi ajar dengan cara yang mudah. Kalau contoh tak ada sabun apa semua, kita gosokkan tangan kita ke tempat yang kesat sedikit supaya sudah tidak lagi ada berbau. Tapi kalau ada sabun, kita hilangkan, tak ada masalah. Jelas cikgu Okey, alhamdulillah. Nampak gayanya saya tak sempat nak ke najis mutawassithah. Untuk kita menyambung tentang najis mutawassithah untuk malam ni tak sempat nampaknya. Sebab saya nak musafir jauh. Ini pun bagi tadi strip menulis, tahulah. Kita minta selamat dalam jalanan. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah ada rezeki besok malam, selepas saya pulang daripada Kuala Lumpur nanti, saya kalau ada rezeki kita akan masuk kepada matan yang berbunyi wal mutawassithatu tanqasimu ila qismain, yang terjemahnya najis mutawassithah pula terbahagi kepada dua bahagian, insya-Allah pada besok malam. Dan saya ulang sekali lagi, saya mohon maaf bagi esok patut saya kuliah subuh saya tak dapat, sebab malam ni saya nak ke Kuala Lumpur sebentar, hadir dalam satu mesyuarat besok pagi. Udah merayu-rayu demo supaya ikut saya mengikut mesyuarat. Tak apalah. Siap dia berkata, tak Ustaz, kami buat kuliah subuh tu Ustaz. Dia ganti je kuliah subuh. Itu isu dia sebab apa? Ya, saya awak ada kuliah subuh di sini, tapi dah disuruh dia ikut mesyuarat. Tak apalah. Nampak gaya tu penting mesyuarat tu, je saya hadir besok. Jadi besok malam ada rezeki kita bertemu semula insya-Allah. Bismillah subhanahu wa taala.
Sekadar tu saja, saya mohon maaf agak tergesa-gesa, tapi kita pun dah terlewat juga ni. Takut tuan-tuan pun ada urusan selepas solat. Jadi insya-Allah kita tangguhkan majlis kita dengan sama-sama. Kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.